Assalamualaikum dan selamat sejahtera. KPS 3014 Pengurusan Pembelajaran, tajuk Pengurusan Alam Pembelajaran, kumpulan 11. Pengenalan maksud pengurusan. Menurut Haji Samsudin bin Makno, pengurusan bermaksud satu proses untuk mendapatkan penyertaan kerjasama dari semua ahli dalam mencapai matlamat kumpulan. Pengurusan meliputi beberapa perkara seperti mengurus rutin bilik darjah, mengurus pelajar supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas, mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif dan sebagainya. Maksud alam pembelajaran. Menurut Eng 2014, alam pembelajaran bermaksud keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah positif dan daripada tidak tahu kepada tahu. Pembelajaran merupakan satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan, penilaian dan memberikan maklum balas. Latar belakang. Dalam subjek pengurusan pembelajaran ini, kami perlu melaksanakan satu projek berasaskan sekolah berdasarkan tajuk yang telah dipilih iaitu pengurusan alam pembelajaran. Kami menjalankan kajian di Sekolah Kebangsaan Seri Andika Raja yang terletak di Gerik, Perak. Kami membual beberapa orang guru bagi mendapatkan maklumat tentang pengurusan alam pembelajaran. Penyataan masalah. Terdapat 3 masalah dalam pengurusan alam pembelajaran. Yang pertama, guru terpaksa mengawal bilangan pelajar yang ramai dalam satu bilik darjah dengan ruang dan kawasan yang terhad. Hal ini menyebabkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang tidak selesa dan tidak efisien. Selain itu, terdapat juga segelintir guru yang tidak menitikberatkan pengurusan alam pembelajaran. Sebagai contoh, lupa untuk mengambil kehadiran pelajar di dalam kelas. Yang ketiga, hiasan dalam bilik darjah lambat dilakukan serta dilaksanakan dan susunan meja kerusi di dalam bilik darjah tidak teratur. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam pengurusan alam pembelajaran. Yang pertama, membincangkan faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran yang berkesan di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, membincangkan bagaimana pengurusan alam pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Persoalan kajian. Apakah faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran yang berkesan di sekolah? Bagaimanakah pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran di sekolah? Bagaimanakah pengurusan alam pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar? Terdapat 6 faktor bagi pengurusan alam pembelajaran. Faktor pertama, kajian pedagogi. Faktor kedua, program perantis guru PPG. Faktor ketiga, persediaan mengajar. Faktor keempat, bahan bantu mengajar. Faktor kelima, kajian di sekolah. Dan faktor yang keenam, kurikulum. Antara kaedah kajian yang telah digunakan ialah pengumpulan data, temu bual dan membuat analisis terhadap data yang diperolehi. Kawasan kajian. Pengkaji telah memilih Sekolah Kebangsaan Seri Andika Raja Gerik. Sekolah ini diasaskan oleh Mr. H.M. Berkeley pada tahun 1896. Ianya lebih dikenali dengan nama Sekolah Melayu. Populasi dan sampel. Seramai 4 orang guru telah dipilih untuk memberikan maklum balas terhadap temu bual. 4 orang guru ini adalah daripada pelbagai latar belakang mata pelajaran yang diajar. Dapatan kajian untuk demografi responden. Pengkaji telah menjalankan temu bual kepada 4 orang guru iaitu Puan Hasnita binti Rejab merupakan guru bahasa Arab, Puan Hazrania binti Yusof, Puan Azina binti Abdul Aziz merupakan guru bahasa Melayu dan Puan Siti Norimawati binti Muhammad Syahrudin merupakan guru mata pelajaran sains. Faktor pengurusan alam pembelajaran. Yang pertama, kajian pedagogi, program perantis guru, persediaan mengajar, bahan bantu mengajar, kajian di sekolah dan yang terakhir, kurikulum. Pelaksanaan faktor kajian pedagogi. Guru perlu menguasai ilmu pedagogi bagi membantu guru tersebut memahami prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menguasai pedagogi untuk lebih mudah dalam memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap penerimaan murid-muridnya. Pedagogi juga menjadikan guru lebih bersedia dalam menyediakan bahan-bahan bantu mengajar yang lebih menarik dan bermakna. Program perantis guru. Pelajar menjalankan kajian di sekolah secara individu dan perlu menyediakan laporan semua aspek yang telah ditetapkan dari 3 komponen iaitu latar belakang sekolah, pengajaran dan pembelajaran yakni akademik serta pengurusan dan pentadbiran panitia. Pelaksanaan PPG banyak memberikan manfaat kepada pelajar kerana pengalaman yang dilalui secara pemerhatian boleh diaplikasikan oleh mereka.
Persediaan mengajar. Persediaan mengajar mempunyai 3 komponen penting iaitu komponen persediaan, penyampaian dan penutup. Perancangan harian yang disediakan oleh guru untuk satu waktu pengajaran. Ia mengandungi maklumat tentang pelajar, matlamat yang ingin dicapai, isi kandungan yang akan disampaikan dan penentuan pencapaian matlamat. Alat bantu mengajar. Penggunaan alat bantu mengajar sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajar lebih tertarik kepada kaedah yang kemaskini dan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, internet, PowerPoint dan video. Hal ini kerana kebanyakan pelajar lebih menggemari proses pembelajaran secara visual. Kajian di sekolah. Antara perkara yang perlu dikaji oleh guru ialah tentang persekitaran sekolah yang selesa dan kondusif, kaedah pengajaran yang menarik dan sesuai mengikut tahap keupayaan seseorang murid supaya tiada seorang pun di antara mereka yang akan ketinggalan. Kurikulum. Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan, meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Pengurusan alam pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar melalui yang pertama, kajian pedagogi. Menurut Puan Hazrania binti Yusof, pengurusan alam pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar adalah melalui kajian pedagogi yang dijalankan oleh seseorang guru itu. Kaedah ini dapat membantu dalam pengurusan alam pembelajaran iaitu guru akan berupaya untuk menggunakan set induksi yang menarik agar dapat memulakan pelajaran yang menarik minat murid-murid. Yang kedua, program Perantis Guru (PPG). Menurut Puan Azina binti Abdul Aziz, pengurusan alam pembelajaran mempengaruhi pencapaian akademik pelajar melalui kebaikan program Perantis Guru itu sendiri. Kebaikannya ialah bakal guru dapat memahami sekolah sebagai institusi pendidikan dan peranan guru dalam bilik darjah. Seterusnya, persediaan mengajar. Menurut Puan Hazrania binti Yusof, pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran adalah satu perancangan yang terdiri daripada langkah-langkah pengajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Pengetahuan sedia ada pelajar perlu dipertimbangkan sebelum memulakan sesi pengajaran. Penerapan ilmu dan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar seperti kerjasama, kerajinan dan amanah penting kerana masing-masing dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta dapat membentuk akhlak terpuji yang dapat diamalkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Seterusnya, yang keempat, bahan bantu mengajar. Menurut Puan Siti Norimawati binti Muhammad Syaharuddin, bahan bantu mengajar juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengurusan alam pembelajaran yang berkesan di sekolah kerana objektif dapat dicapai dengan lebih cepat dan sesi pengukuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, kajian di sekolah. Menurut Puan Hasita binti Rejab, wajar bagi seseorang guru membuat kajian di sekolah adalah untuk menyelesaikan masalah ataupun sesuatu isu. Perkara dan item yang dibincangkan dalam kajian di sekolah merupakan perkara disiplin sasiang murid dan pencapaian akademik. Kurikulum. Menurut Puan Hasita binti Rejab, pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran bagi kurikulum sangat penting kerana ia merupakan tunjang utama dalam menentukan kecemerlangan murid-murid dalam akademik. Sehubungan itu, persediaan guru dalam perancangan pengajaran harian iaitu HRPH dan inisiatif mencapai standard paling minimum haruslah dijalankan mengikut tahap pencapaian murid dalam kelas. Perbincangan. Kekuatan. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih teratur dengan pelaksanaan faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran dengan baik. Kelemahan. Kelemahan dalam menjamin kualiti pengurusan alam pembelajaran iaitu guru-guru terbatas kerana perlu mengikut apa yang dirancang oleh pihak sekolah. Peluang. Peluang yang dapat dilihat dari segi pengurusan alam pembelajaran adalah dapat memberi peluang atau perubahan yang lebih baik dalam menambah baik teknik dan kaedah pengurusan alam pembelajaran. Ancaman. Terdapat murid-murid yang tidak berminat untuk belajar yang menyukarkan guru untuk mencapai objektif pengajaran dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan pengurusan alam pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai kesimpulan, setiap perancangan pengurusan alam pembelajaran meliputi aspek sebelum, semasa dan selepas PDP perlu berfungsi dan bergerak sepenuhnya untuk mencapai matlamat dan objektif sasaran. Sekiranya salah satu komponen tidak berfungsi, ianya boleh meruntuhkan kualiti pengurusan alam pembelajaran dan mengakibatkan kegagalan untuk mencapai objektif sasaran.